Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bertemu kita sekali lagi dalam program live bersama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okay, so untuk orang yang baru masuk ni, Assalamualaikum diucapkan. Dan juga sebelum kita menanti lagi ramai orang masuk, so apa kata anda buat pahala free? Nak tak pahala free? Ini nak bagi dua benda. Satu, nak bagi peluang untuk anda dapat pahala free. Satu lagi. Nak bagi hampa buku. Siapa nak buku? Buku Cara Terpantas Menjadi Jutawan. Kalau nak buku ni, ada satu cara. Macam mana? Anda perlu banyak aktif pagi ni. Apa maksud aktif? Anda kena banyak share, banyak like, banyak komen. Kita nak meriahkan hari ni. Pagi Rabu ni kita nak meriahkan dengan anda punya komen, anda punya like, anda punya share. The more anda share, orang lain dengar, orang lain amal, asbab daripada anda free dapat pahala. Itu yang beritahu ada peluang nak bagi pahala free. Kalau saya kata saya nak bagi pahala free, macam pelik dah pula kan. Alright, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, so kita boleh mula lah kot. Nak tunggu kawan-kawan hamba masuk dulu, apa nak share dulu ke, nak itu ke, nak ini ke. By the way, hamba boleh tengok dekat bawah tu ada tertulis bagaimana anda nak buat sumbangan ataupun derma ataupun infak kepada Majlis Dakwah Negara. So, Majlis Dakwah Negara setiap hari lakukan tazkirah. And then dia ada banyak program-program, dia ada banyak buat membantu-bantu orang and so on. So kalau anda nak bersama dengan Majlis Dakwah Negara, hari ni anda ada peluang. Dekat bawah tu ada nombor account. So just bank in saja pun. So walaupun anda dekat rumah sekarang ni, orang fikir macam mana sedekah subuh. Sedekah yang salah satu sedekah yang paling afdal adalah sedekah subuh. So sekarang ni masjid dekat Selangor tutup and so on, kan few places tutup. Tapi tak apa, jangan jadikan itu sebagai alasan. Anda boleh apa? Boleh menginfak walaupun di rumah. So jangan bagi excuse. Okay, siapa nak buku ni cepat? Siapa nak buku ni free? Hari ni anda ada peluang. Anda kena aktif like, aktif share, aktif dalam komen. Komen juga, komen supaya kita tahu apakah anda belajar, apakah yang anda dapat daripada pagi ini punya kongsi-kongsi. Saya bukan nak mengajar, by the way saya bukannya ustaz. Saya hanya nak kongsi, baru nak start. Alright. Okay, so jom mulakan. Pagi ni kita punya topik sangatlah sempoi. Sebab apa sempoi? Dia punya topik adalah 6 sifat sahabat. Ada berapa ramai sahabat di dunia ni? Dikatakan lebih kurang ada pendapat mengatakan 114,000, ada pendapat mengatakan 124,000, lebih kurang lah orang-orang dia. So dikatakan kubur-kubur sahabat yang berada di Mekah, Madinah lebih kurang 10,000 je. Yang selebihnya di luar kota Mekah dan Madinah. Macam tu sahabat ni dia punya cinta pada Rasulullah, dia punya sayang pada apa yang Rasulullah bawa. Bukannya dia berjauhan dengan Rasulullah. Rasulullah punya makam berada di Madinah. Mereka punya kubur-kubur mereka berada di luar Madinah, kebanyakan mereka. Adakah mereka tak sayang Nabi? Tidak. Tapi apakah mereka lakukan? Mereka pergi luar daripada Mekah Madinah atas satu maksud. Apakah maksud tersebut? Maksud dia adalah da'wat illallah. Atas dasar dakwah inilah mereka bertebaran seluruh alam untuk sebarkan agama, sebarkan Islam. Sebab daripada sahabat-sahabat inilah kita ni berada di bumi Malaysia ni mendapat Islam free. Islam free. Pasal benda free dah kita tak value. Kan kita pergi mana-mana kita dapat makan free lah contohnya. Kita tak nampak value benda tu. Kita bagi benda free, tak nampak value. Tazkirah pagi ni free, tak nampak value. Pasal tu tak ramai orang tengok. Cuba kalau bayar, mesti ramai orang tengok kan. Lepas ni mungkin Majlis Dakwah Negara kena charge. Kita tak apa. So nak beritahu sebenarnya agama yang kita dapat hari ni, pagi ni, kita dilahirkan dunia ini, telinga kanan dengar azan, telinga kiri iqamah, free dapat agama. Islam free. Tapi zaman sahabat, mereka dapat agama melalui apa? Melalui pengorbanan mereka.
melalui darah-darah mereka, melalui cacian-cacian maki daripada orang kafir Quraisy di sekeliling Mekah dan juga Madinah. So bila mereka dapat agama melalui pengorbanan, mereka rasa benda tu, mereka rasa sayang pada agama. Sebab apa? Melalui pengorbanan. So hari ni kita kena lakukan pengorbanan untuk agama masuk dalam diri. Kita memang dah Islam, memang dah confirm nama pun semua Muhammad, itu ini semua dah Islam dah pun. Laki, perempuan semua Alhamdulillah. Satu benda kita dah dapat Islam, tapi kita tak dapat nilai Islam sebab tak lakukan pengorbanan. So hari ni jom kita dengar sifat apa yang pada sahabat ni. Sahabat mempunyai 6 sifat yang ada pada keseluruhan sahabat. Sahabat dah banyak sifat. Ada berpuluh, beratus, mungkin beribu sifat. Sifat-sifat sahabat ni bukanlah kesempurnaan agama. Tapi kalau kita ikut 6 sifat yang ada pada sahabat ni, memudahkan kita mengamalkan keseluruhan agama. Kalau anda nak dapat keseluruhan agama, jom kita discover satu persatu. Sifat yang pertama yang ada pada semua sahabat apa dia? Setiap sahabat yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap sahabat yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Apa maksud kalimah la ilaha illallah ni? Dia kena agungkan, dia kena besarkan, dia kena yakin, dia kena sahihkan, yakni Allah SWT hanya sahaja Allah adalah Tuhan yang memerintah keseluruhan alam. Dia kena yakin. Bukannya Allah yang pertama. Bukan. Allah adalah yang Esa. Esa mean bukan yang pertama, bukan dua, ketiga. Kalau cakap pertama, mungkin ada kedua. Na'udzubillah. So, kena yakin hanya sahaja Allah yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. So, Allah SWT boleh ampunkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Apa saja. Tapi satu dosa yang Allah SWT tak ampunkan, yakni syirik pada Allah SWT. So, jaga-jaga. Apa maksud syirik? Syirik mean dia menduakan Tuhan. Itu maksud syirik. Lepas tu Allah SWT beritahu orang kafir ni selagi dia tak yakin dengan kalimah la ilaha illallah, dia tak masuk Islam, maka na'udzubillah dia punya tempat adalah neraka jahanam. So hari ni macam mana kita nak masukkan kebesaran Allah? So apa yang saya akan buat bila saya cakap pasal sifat sahabat, saya akan uraikan, saya akan bagi tahu kelebihan dia, dan juga yang ketiga cara mendapatkan sifatnya. Okay? Apa maksud la ilaha illallah? Kita nak membawa kebesaran Allah masuk dalam diri, keluarkan kebesaran makhluk. Yakin Allah sahaja yang Maha Esa. Okey. Kelebihan dia kalau satu orang sebelum dia meninggal, dia mampu ucap kalimah la ilaha illallah, nescaya Allah janji syurga pada dia. Senang, dengar macam tu je, senangnya. Tetapi nak meninggal dengan kalimah la ilaha illallah, walaupun orang kata la ilaha illallah ni kita cakap bibir pun tak bergerak. Setiap orang sebut la ilaha illallah, sebut buat mulut boleh tutup ke buka ke tak kisah, sebut la ilaha illallah. Tengok bibir tak bergerak pun, lidah je bergerak sikit. So dengar macam mudahnya, senangnya nak masuk syurga. Okey, nak masuk syurga memang senang. Tapi nak keluarkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat tu, Allahu Akbar. Dia macam inilah satu lori yang bawa tembikai. Penuh dengan tembikai ni. Bawa lori tembikai. Dia, dekat selekor tu, dia ada aksiden dah pun. Bila lori tembikai aksiden, apa yang keluar daripada lori tu? Adakah keluar nanas? Adakah keluar betik? Apa yang dia keluar? Dia akan keluarkan tembikai. Apa maksud dia? Saya nak beritahu sebenarnya. Manusia ni bila dia accident, bukanlah accident, literally accident. Accident meninggal lah. Bila manusia meninggal, apa yang berada dalam hati dia, itulah yang dia akan keluar. Na'udzubillah min zalik. Kalau hati dia penuh dengan dunia, hati dia penuh dengan maksiat, na'udzubillah, hati dia penuh dengan dosa, hati dia penuh dengan benda-benda yang tak elok, bila dia meninggal, itulah daripada hati dia keluar. So kalau kita nak keluarkan kalimah la ilaha illallah sebelum meninggal, apa yang anda perlu lakukan, apa yang kita perlu lakukan, apa yang saya perlu lakukan, pesanan pada diri sendiri. Apa yang saya perlu lakukan, kena banyak masukkan
kebesaran Allah. Penuhkan diri dengan kebesaran Allah. Okey, macam mana cara nak mendapatkannya? Cara nak mendapatkan ada melalui 4 saluran. Ada 4 saluran nak masukkan kebesaran Allah dalam diri. Yang pertama, melalui akal kita. Melalui akal kita, kebesaran Allah boleh masuk. Apa maksud dia? Akal apa tujuan akal? Akal untuk berfikir. Betul tak? Akal ni dijadikan oleh Allah SWT untuk berfikir. So, bagaimana nak masukkan kebesaran Allah? Kita kena fikir tentang kebesaran Allah. Apa maksud fikir? Contoh kita tengah drive. Pergi office ke, pergi kerja ke, pergi makan ke. Kita drive, kita tengok langit. Masya Allah, langit ni tak ada tiang. Kita tengok pokok-pokok. Macam mana Allah SWT ceritakan pokok. Masya Allah, tumbuh-tumbuhan, pelbagai color, pelbagai bentuk, pelbagai warna macam, Masya Allah, Subhanallah. Bila kita tengok macam tu, kita fikir. Kita fikir kebesaran Allah. Bila kita fikir kebesaran Allah, maka kebesaran Allah akan masuk dalam diri kita. Yang kedua, melalui mata kita. Bila kita lihat sesuatu, kita think of Allah. Bila kita lihat sesuatu yang macam mengkagumkan, satu yang different, walaupun tak payah jauh lah, kita tengok diri kita sendiri. Tengok diri sendiri. Tangan kita, macam mana tangan boleh bergerak? Macam mana kaki boleh bergerak? Bila kita lihat macam, Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, macam mana Allah SWT ciptakan tangan boleh bergerak, tak ada current, tak ada elektrik, tak ada bateri, Allahu Akbar. Itu pun boleh masuk kebesaran Allah. Yang ketiga, melalui mulut kita. Daripada akal, mata, mulut. Apa maksud mulut? Kita banyak kena cakap kebesaran Allah. Kalau kita duduk dengan keluarga kita, kita kena biasakan cakap kebesaran Allah. Bila drive, satu orang ayah, drive, anak-anak dekat belakang ke, isteri kat tepi ke, cakap kebesaran Allah. Buat muzakarah, buat perbincangan tentang kebesaran Allah, macam mana nak masukkan kebesaran Allah dalam diri kita. So bila cakap, maka saluran itu akan masuk dalam diri kita kebesaran Allah. Okey. Yang keempat, melalui apa? Melalui telinga kita. Apa maksud dia? Kita kena banyak dengar kebesaran Allah. Pasal tu kita kena pergi kepada majlis-majlis ilmu. Kita kena dengar, nowadays teknologi dah canggih dah. Boleh dengar YouTube, boleh dengar ceramah melalui online, boleh tengok TV. Benda-benda macam ni bila kita dengar, kebesaran Allah akan masuk dalam diri. Tapi kalau kita na'udzubillah, kita selalu dengar perkataan-perkataan negatif, benda yang tak elok, benda yang caci maki, itu semua, bila benda yang negatif masuk dalam diri, kita meninggal nanti, na'udzubillah, keluar bukanlah la ilaha illallah, tapi keluarlah benda-benda yang lain. So kita tak nak macam tu, kita kena masukkan kebesaran Allah. 4 saluran, apa dia? Akal, mata, mulut, telinga. So bila kita tahu macam nak dapatkan kebesaran ni, maka kebesaran Allah akan masuk. Bila kebesaran Allah akan masuk, kebesaran dunia akan keluar. Dia macam satu gelas, dia boleh ada kopi ataupun teh sahaja. Dia tak boleh ada dua-dua sekali. Kalau teh, memang teh saja. Teh tarik. Kopi tarik. Dia mustahil boleh ada dua-dua. Walaupun sekarang ada Neslo, campuran Nescafe dan Milo. Tak apa. Tapi maksudnya nak beritahu, satu gelas air tu boleh ada satu benda sahaja. Dia tak boleh ada dua benda. Sama juga hati manusia hanya boleh ada satu benda. Yakni kebesaran Allah ataupun kebesaran makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Setengah orang kata, okey, Datuk Seri kalau macam tu, kita kena solat, semayang, ingat pada Allah saja, tak buat benda dunia. Kita tak pergi office, kita tak buat. No. Okey, kena faham apa maksud kebesaran Allah. Masukkan kebesaran Allah, dia macam satu kapal. Manusia ni macam kapal nak sampai ke destinasi. Okey, kapal nak sampai ke destinasi. Kapal perlukan air, betul? Yalah, kalau tak macam nak sampai ke destinasi. So, air perlu. Tapi kalau air masuk dalam kapal, apa berlaku pada kapal? Kapal akan tenggelam. So, air tu umpama dunia. Destinasi tu umpama syurga, akhirat nanti. So, kita nak masukkan, kita tak boleh masukkan kebesaran dunia, yakni air tu, dalam kapal. Tapi, kita perlukan dunia. Kita perlu berlayar atas dunia. Kita hidup atas dunia. Untuk apa? Objektif dia untuk sampai destinasi. Kapal tu takkan stop tengah jalan. Dia bukan destinasi dia. Bila dia stop, apa berlaku? Tu maksudnya stuck. Tu bukan stop, tu stuck. Rosak ke apa ke stuck ke itu. Tapi dia akan repair.
terus sampai ke destinasi. So hari ni kita kena repair diri. Apa maksud repair diri? Check balik 4 saluran. Okay? Siapa-siapa yang dengar boleh type kesimpulan dia. 4 saluran. Apa dia 4 saluran? Boleh continue share. Boleh continue like. Sebab apa? Siapa yang paling aktif, kita akan ambil sebagai pemenang. Pemenang apa? Pemenang buku Cara Terpantas Menjadi Jutawan. So hari ni, kalau nak jadi jutawan, anda ada satu peluang untuk jadi jutawan, untuk anda kena aktif pagi ni. Okey. Itu adalah kalimah La ilaha illallah. Sambungannya apa? Muhammadur Rasulullah. Apa maksud Muhammadur Rasulullah? Kita kena yakin hanya sahaja kehidupan Nabi SAW akan diberi kejayaan dunia dan juga akhirat. Kehidupan Nabi dan kejayaan. Bukannya kehidupan profesor-profesor ni dapat kejayaan. Kehidupan menteri-menteri ni dapat kejayaan. Tak. Kita kena ikut cara Nabi SAW. Nabi dah tunjuk kita semua dah pun. Semua tata sila, cara makan, cara tidur, cara bisnes, cara apa lagi? Everything. Daripada A to Z lah senang cakap. Sekarang ni banyak-banyak kajian yang jumpa semuanya. Contoh pasal pemakanan lah. Yang bagi contoh, saya pernah dengar satu kajian mengatakan, kita tak boleh makan makanan darat dan juga makanan laut sekali. Bila kita makan together, enzim-enzim dalam badan dia tak boleh mencernakan dan juga akan asbab daripada banyak kesakitan-kesakitan yang akan berlaku. So apa maksud dia? Zaman dahulu memang Nabi tak makan. Memang tak makan makanan bercampur. Kalau lautan, lautan saja. Kalau darat, darat saja. Itu salah satu contoh. Nak bagi tahu sebenarnya Nabi dah tunjuk dah pun benda ni. Dah lama dah pun. Nabi dah tunjuk lama dah pun. Baru-barulah kajian-kajian saintis-saintis baru nak kaji. Lagi satu. Siapakah orang pertama yang pergi bulan? Semua orang ingat, Neil Armstrong. Betul, dia pergi bulan. Tapi siapa yang dah sampai, bukan saja bulan, dah lebih daripada tu. Yakni Sidratul Muntaha. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Rasulullah pergi? 1 malam saja. Rasulullah pergi Isra Mi'raj. Pulang balik ke kota Mekah. So macam tu punya Allah SWT jadikan pada Rasulullah SAW keistimewaan. So kita kena bawa keyakinan dalam diri kita yang cara hidup Nabi ada kejayaan dunia dan juga akhirat. Okey, apa kelebihan dia? Satu orang yang boleh amalkan sunnah Nabi di zaman fasad umat. Apa maksud fasad umat adalah sekarang ni, zaman sekarang ni dia panggil sebagai fasad umat. Umat sedang menderita, umat sedang confused, umat sedang dibelenggu oleh pelbagai anasir luar. Macam ayat sempoi kan, anasir luar. Okey, tak apalah. Tapi zaman ni adalah zaman fasad umat. Hujung-hujung zaman ni na'udzubillah, boleh kiamat bila-bila masa. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil pun ada, tanda besar pun dah mula ada sedikit demi sedikit. So kita faham benda tu. So sebelum benda tu berlaku, kita kena dapat amalkan sunnah Nabi walaupun berada di zaman fasad umat, maka kita akan dapat pahala syahid. Pahala syahid sebanyak 100 pahala syahid. Dikatakan kalau kita dapat 1 pahala syahid pun, nescaya syurga ni kita, Allahu Akbar. Memang layak lah kita. Dia punya redha Allah. Kita ni sebenarnya masuk syurga bukan kerana pahala yang kita ada. Bukan kerana apa-apa yang kita ada. Tapi kerana apa? Redha Allah. Allah redha, insyaAllah confirm syurga lah untuk kita. So, kita kena yakin cara hidup Rasulullah ada kejayaan. 1 sunnah bersamaan dengan 100 pahala mati syahid. Okey, macam mana cara nak amalkan benda tu? Nak bawa macam mana? Daripada kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita kena buat apa? Ikut cara Nabi. Apa Nabi buat? Bangun pagi, apa benda pertama Nabi lakukan? Nabi bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa pada Allah. Lepas tu Nabi pergi buat apa? Bersihkan diri. Sebab apa? Kalau kita tidur ni, dikatakan syaitan akan ikat kita melalui 3 ikatan. Bila kita bangun, kita baca doa, 1 ikatan telah terputus. Yang kedua, kita ambil wuduk, 2 ikatan telah putus. Yang ketiga, kita solat pada Allah. 2 rakaat minimum.
3 ikatan terputus. So apa Rasulullah buat? Setiap malam Rasulullah akan bangun, ambil wuduk dan juga solat. Ketika Rasulullah punya solat ni kita memang dahsyat lah. Rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki untuk solat. Sebab apa? Kemanisan solat dah masuk dalam diri. Bila kemanisan solat masuk dalam diri, maka Rasulullah sanggup solat berjam-jam. Sebab apa? Cintanya Rasulullah pada solat. So kita bangun, kita pun boleh solat. Tapi okeylah, kita buat kemampuan kita. Bukanlah kata okey, kalau nak ikut Nabi memang kena bengkak, kaki kena bengkak. Selagi kaki tak bengkak, na'udzubillah, memang tak boleh lah tu. So kita buat sekadar kita mampu, tapi kita ikut bangun. Lepas tu apa kita buat? Pagi kita buat apa? Macam mana cara bisnes Nabi? Macam mana cara Nabi masuk tandam? Macam mana Nabi masuk masjid? Macam mana cara Nabi makan? Apa Nabi buat? Nabi makan tangan kanan ke tangan kiri? Nabi lepas makan apa Nabi buat? Nabi cakap apa? Alhamdulillah ke? Ataupun Nabi membazir makanan ke? Apakah semua tu Nabi dah tunjuk dah pun. So ikut cara Nabi, bangun dia sampai dah kita dah tidur balik. InsyaAllah itulah kehidupan sempurna yang kita inginkan. Boleh? Okay, so baru sifat yang pertama dah berapa dah? Okay, itu baru sifat pertama. Saya rasa kita kena buat 2 part ni. Kalau tak sempat kita buat part 2 next time. Okay, so sifat yang pertama yang daripada semua sahabat, mereka yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, sifat yang kedua adalah solat. Setiap sahabat ada sifat ni. Solat ni satu benda yang sangat wajib, yang sangat utama. Benda yang pertama akan ditanya di akhirat nanti, solat. Solat adalah benda yang tiang agama lah, senang cakap. Kita tahu pasal agama, tiang agama adalah solat. Setiap sahabat memang tak tinggal solat. Walaupun mereka dalam keadaan yang sakit, mereka dalam keadaan terlentang sekalipun, solat. Pasal tu kita belajar solat tentang kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, boleh menggerakkan mata sampai tahap menggerakkan mata. Pasal apa ada benda-benda macam ni? Allah nak beritahu, walaupun kita sakit sekalipun, jangan tinggal solat. Kita dengar banyak kisah-kisah sahabat yang nak meninggal dunia. Sebelum nak meninggal dunia, tengah sakit. Tapi bila dengar saja azan, Bilal azan, terus nak ke masjid. Terus nak lakukan solat. Sebab apa? Mereka cinta pada solat. Mereka sayang pada solat. Solat ni memang satu benda yang memang takkan ditinggalkan. Sama juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang memang tak pernah tinggal pun solat. Solat tak pernah tinggal. And then Rasulullah punya solat adalah solat di awal waktu, di mana azan diazankan. So apakah kelebihan dan solat ni? Kalau kita lakukan solat 5 waktu setiap hari, Allah SWT akan bagi 5 kelebihan pada kita. 5 kelebihan. 5 waktu, 5 kelebihan. Yang pertama, kita akan dapat keberkatan rezeki di dunia. Dunia ni kita punya rezeki insyaAllah barakah. Sebab tu ramai orang yang bila dia ada duit, hujung bulan tak cukup duit. Awal bulan dapat duit, hujung bulan tak cukup duit. So dia pasal apa? Salah satu sebab, sebab dia apa dia? Tak ada barakah dalam duit tu. Bila tak ada barakah, na'udzubillah, memang tak cukup lah. Income boleh lah 10,000 sekalipun, 20,000, 50,000 walaupun macam tu. Tapi kalau tak barakah, na'udzubillah, tak ada barakah. Tak akan dapat. Tak cukup. Dan sama hujungnya Allah tak cukup. Allah. Macam tu lah. Yang kedua apa dia? Akan diangkat azab kubur. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Satu perkara yang paling manusia takut, satu perkara yang paling sahabat takut, Rasulullah takut, apa dia? Azab dalam kubur. Satu orang yang pergi meninggal dunia, na'udzubillah, dia su'zun khatimah. Kalau kita husnul khatimah, okey, bagus, kematian baik. Tapi kalau dia su'zun khatimah, kematian tak baik, apa maksud dia? Dia akan disiksa bermula daripada dalam kubur lagi. So be careful benda tu. Jaga solat. Salah satu kelebihan apa dia? Allah angkat azab kubur. Yang ketiga, akan dapat buku catatan dengan tangan kanan. Jangan nak imagine apa macam mana Allah bagi tangan kanan. Allah ada tangan. Allah jangan fikir that level. Kita dapat tangan kanan. Apa maksud tangan kanan?
Apa maksud tangan kanan? Buku catatan dengan tangan kanan maksudnya kita punya amalan alhamdulillah diterima oleh Allah. Alhamdulillah kalau kita dapat dengan tangan kiri, tempat dia apa? Tahulah kat mana. Yang keempat, kita akan melintasi titian sirat sepantas kilat. Titian sirat kita tahu kan dia punya ketebalan macam mana. Dikatakan ketebalan dia rambut, nipisnya rambut, dia punya nipis tu bahagi 7. Rambut bahagi 7. Macam mana rambut nak bahagi 7? Rambut yang nipis tu bahagi 7. Boleh imagine tak? Memang tak boleh imagine. Terlalu nipisnya benda tu. Lebih kurang macam tu dah titian sirat. Satu orang yang melintasi titian sirat sepantas kilat, maka dia akan boom. Apa nak beritahu sebenarnya, Allah SWT beritahu kelebihan ni sebenarnya untuk orang ni jaga solat. Bila jaga solat, dia akan melintasi titian sirat sepantas kilat. And yang kelima, yang semua orang memang nak, semua orang berpusu-pusu, bertubi-tubi nakkan benda ni. Tapi ramai orang tak apa. Okay, faham. Yang kelima apa dia? Masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan perempuan, bila kita nak masuk syurga, walaupun kita dah approve untuk masuk syurga, tapi kita akan delay daily. Kenapa? Sebab apa? Kita akan diazab dulu. Kita akan dihisap dulu. Tapi sebab daripada solat 5 waktu sehari, Allah SWT akan masukkan kita dalam syurga tanpa hisap. So kalau nak kelebihan macam ni, jangan lupa untuk tunaikan 5 waktu. And untuk kaum Adam, 5 waktu means 5 waktu di mana azan diazankan secara berjemaah. So do yang terbaik untuk solat di mana? Solat di masjid. Rasulullah beritahu satu ketika kalau kalau Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang solat jemaah di rumah and aku tahu seolah aku nak panggil semua budak-budak ambil kayu api, pergi rumah si fulan ni dan bakar rumah tersebut. Sama macam tu penting dan striknya Rasulullah beritahu untuk kaum Adam yang solat di rumah, untuk kumpul budak-budak bakar rumah tersebut. Sampai tahap macam tu. Maksudnya Rasulullah nak beritahu pentingnya solat berjemaah. So dikatakan ada juga tafsir yang mengatakan kalau kita dengar azan, kita tak pergi solat, kita sembahyang di rumah, maka solat itu sebenarnya tak diterima. Ada hadis mengatakan begitu. So maksud dia kalau orang tu jauh daripada masjid, jauh daripada surau, okay, special case. Tapi kalau kita dengar azan, maksudnya dekat lah. Kalau jauh tak dengar azan. Dengar azan maksudnya dekat, kita kena pergi solat. Tapi memandangkan keadaan PKPB, masjid tutup, okay, kita taat pada pemerintah. Okay, bagus. Allah SWT faham benda tu. Tak apa. Okay. Semua clear? Satu orang yang boleh menjaga solat 40 hari, dengan takbiratul ula, berjemaah dengan apa maksud takbiratul ula? Imam beritahu Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Itu maksud takbiratul ula. Awal waktu. Dia akan dilepaskan dari 2 sifat. Apa dia? Satu, sifat munafik. Satu orang yang 40 hari 40 malam ni jaga solat, sifat munafik dia tak ada. Yang kedua, Allah SWT akan ambil azab daripada neraka. So insya-Allah dia tak akan masuk neraka, dia akan masuk syurga. Tengok kelebihan solat ni banyak related dengan syurga. Apakah syurga? Tempat yang kita nak pergi lah. Destinasi sebenar kita, destinasi hidup kita. Okey, soalan, siapa yang nak masuk syurga? Boleh type kat bawah tu. Siapa yang tengah tengok Facebook saya sendiri Mahdi BZ ataupun Facebook Majlis Dakwah Negara. So boleh type kat bawah tu, siapa nak masuk syurga? Saya nak masuk syurga. Okay. Kat rumah pun dah, okay, kalau tak tahu type pun tak apa. Cuma buku ni akan rugilah, tak dapat lah buku ni. Kalau dapat buku ni kena aktif. Apa saja saya cakap, kena buat summary. Apa saya sebut, kena ulang balik. Kalau tak, share, kongsi, like, macam tu. Atau komen. Siapa pada aktif, dan dia akan dapat buku Cara Terpantas Menjadi Jutawan. Saya dah cakap dengan organizer Majlis Dakwah Negara, dia akan bagi kepada siapa yang layak. Nak tahu layak tak layak? Tunggu. Okay. So, itu tentang solat. Okay. 2 sifat sahabat.
Yang pertama apa dia? Mereka yakinkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mereka solat. Okey. Tadi kelebihan. Cara nak mendapatkan. Cara nak mendapatkan solat, kita kena solat di mana azan diazankan di awal waktu 5 kali sehari semalam. Itu cara nak mendapatkan lah. Dan kita kena bawa sifat-sifat ketaatan dalam solat keluar solat. Ramai orang bila dalam solat. Contoh, dalam solat apa kita buat? Kita kurangkan bercakap. Kita tak cakap perkara-perkara sia-sia. Kita tak maki. Kita tak cerca orang. Kita yakinnya Allah ihsan. Ihsan ini kita yakin Allah SWT lihat kita. Bila Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey. Anda semua berada di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. So, anda perlu komen kat bawah tu, like dan juga share. Bila anda share, anda boleh dapat buku ni free. Nak dapat buku ni free, make sure cepat-cepat like, share dan juga komen. Okay, come back. Nak dapatkan solat macam mana? Nak bawakan sifat ketaatan dalam solat keluar solat. Dalam solat kita tundukkan pandangan, rendahkan pandangan. So benda-benda macam ni semua dalam solat kita ihsan, kita yakin Allah lihat kita. Luar solat pun benda yang sama juga. Kita kena yakin Allah lihat kita. Adakah dalam solat je Allah lihat, keluar Allah tak sihat? Allah tak lihat kita? Memang tak lah. So mana-mana kita pergi pun Allah lihat kita. So sifat ketaatan dalam solat tu kita nak bawa keluar solat. Okay, itu cara nak mendapatkannya. Alright, okay, yang ketiga. Yang ketiga, semua sahabat ada satu dia punya sifat ni apa dia? Ilmu dan zikir. Semua sahabat ada ilmu dan zikir. Apa maksud ilmu? Maksud ilmu apa dia? Kita kena tahu yang mana satu perintah Allah, yang mana satu larangan Allah. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhkan. Apa kelebihan dia? Sebab apa saya cakap kelebihan dulu? Bila kita tahu kelebihan dia, kita akan rasa seronok nak lakukan. Masa tu saya beritahu kelebihan dulu, baru cara dia. Okey, kelebihan ilmu ni, satu orang yang berilmu, yang sedang tidur. Satu orang ilmu yang sedang tidur, lebih disukai Allah daripada 1,000 orang yang tengah beribadat. Tapi tak ada ilmu. Saya repeat . Satu orang sedang tidur, satu orang yang berilmu yang sedang tidur, orang soleh lagi dah berilmu kan. Dia tengah tidur, lebih disukai Allah daripada 1,000 orang abid. Abid ni satu orang yang beribadat tanpa ilmu. So ilmu ni satu benda yang sangat Masya Allah. Macam mana nak dapatkan? Ilmu ni ada 2 ilmu. Satu dia panggil sebagai fadail amal, satu dia panggil sebagai masail. Fadail means satu ilmu yang bagi kelebihan-kelebihan, kegairahan untuk lakukan sesuatu. So kita kena belajar fadail sebab kita nak bawa cinta pada satu amal tu, gairah pada satu amal. Contohlah kita nak solat duha. Apa kelebihan duha? Dia manusia ni memang dicerita macam tu. Memang yang sepatutnya kita kena solat tanpa harapkan apa-apa pun. Sebab kita ni hamba Allah. Apa maksud hamba? Macam hamba abdi. Hamba ni kita kena, dia ikut ya Tuan dia. Apa Tuan dia cakap, dia sami'na wa ata'na. Memang no question ask. Kita tak layak untuk beritahu, ya Allah aku sembahyang duha, aku nak dapat rezeki hari tu. Aku nak mudah cara. Tak salah. Tapi sepatutnya kita sebagai hamba, kita tak layak untuk minta pada Allah. Siapakah kita untuk minta pada Allah? Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. So just ikut saja apa yang Allah SWT suruh tanpa meminta balasan. Itu yang sebaiknya. Tapi kita manusia. Allah jadikan kita yang memang macam tu lah. Faham tak? Tu apa? Okay, tak apa. Maksudnya manusia ni perlukan sesuatu. Dia nampak sesuatu baru dia seronok. Macam kita kerja lah. Sebab apa kita kerja dekat syarikat IT contohnya. IT ni mudah sikit. Aku kerja dekat sini sebab dekat dengan rumah. Aku kerja dekat sini, gaji dia banyak. Aku kerja sini, bos dia baik. So bila kita lakukan sesuatu, kita nak dapat balasan. Setimpal. Adakah satu orang yang kerja, lepas sebulan dia tak pergi ambil gaji pun? Gaji tak apalah, aku ikhlas. Aku buat je tak apa-apa. Tu
tu kira tak betul sangat lah tu. So, apa maksud ilmu? Apa maksud ilmu? Ada dua, fadail dan juga masail. So, fadail kita kena baca dalam kitab-kitab taklim, kitab-kitab yang kelebihan-kelebihan amal, semua tu ada. So, bila kita baca, kita akan dapat kegairahan untuk lakukan sesuatu. Yang kedua adalah ilmu masail. Apa maksud ilmu masail? Ilmu tentang hukum hakam, ilmu yang kita boleh dapat daripada ustaz-ustaz yang mursyid. Nak tahu pasal ilmu solat macam mana, nak tahu pasal puasa macam mana, nak buat munah syarat, kita punya munakahat, munakahat ni nak kahwin ke apa ke, ilmu pernikahan, ilmu bisnes, semua tu kita boleh dapat daripada ustaz-ustaz ataupun orang yang ahli lah kita panggil. Orang yang ahli, maksudnya kita panggil ustaz yang mursyid. Ada setengah ustaz dia mungkin pakar dalam bidang fiqh, dia tak tahu tasawuf. Ada setengah ustaz dia pakar dalam tasawuf, dia tak tahu fiqh. So kita tahu benda ni, kita belajar. Itu adalah ilmu masail. Okey, ilmu masail dapat daripada guru-guru, tok guru, semua tu boleh. Fadail daripada kitab-kitab kelebihan amal. Okey? Semboy. Okey, setiap benda yang kita lakukan, jangan lupa dua benda. Dua benda untuk kita amalkan benda ni. Yang pertama apa dia? Dakwah. Bila kita belajar sesuatu, contoh tadi kita belajar pasal ilmu. So kita kena dakwah. Lepas ni jumpa kawan, tahu tak macam mana nak pakai ilmu? Ilmu ni ada dua. Satu fadail, satu masail. Kita kena cakap, tahu tak kelebihan ilmu? Ilmu ni satu orang yang tidur dia punya kelebihan dia lagi dahsyat daripada 1000 orang abid yang sedang beribadat tanpa ilmu. Lagi satu kelebihan, satu orang yang menuju ke tempat untuk belajar ilmu, tiba-tiba dia meninggal. Kematian itu dikatakan sebagai kematian syahid. Dia akan dapat syahid sebab dia niat adalah untuk mencari ilmu. Bila nak cari ilmu, dia akan dapat pahala mati syahid, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey, itu adalah ilmu. Sambungan dia adalah zikir. Zikrullah. Hari ni dah berapa zikir dah kita zikir pada Allah? Apa maksud zikir? Dia kena sentiasa prepare diri dia dalam keadaan mengingati Allah. Kena prepare diri, kena sentiasa buihkan mulut dengan memperingati orang tentang kebesaran Allah. Apa kelebihan dia? Kelebihannya satu orang yang sentiasa membuihkan mulut dengan cakap kebesaran Allah, yang zikir, dia akan masuk syurga dengan tersenyum-senyum. Masya Allah. Masuk syurga tersenyum-senyum tau. Syurga ni ada 8 pintu. Dia boleh masuk mana-mana pun, ada 8 pintu. Salah satu pintu khas untuk orang yang sentiasa berzikir. Untuk orang zikir ni, dia ada pintu khas dia masuk syurga ni. Dia ada babus zikir, dia panggil. Babus ni pintu zikrullah. Orang yang sentiasa zikir, dia akan dapat benda ni. Okey, macam mana cara mendapatkan? Ulama-ulama dah bagi satu nisab lah kita beritahu. Satu nisab, satu amalan yang boleh kita amalkan. So, macam mana amalkan? Hari ni, saya nak kongsi macam mana kita boleh amalkan. Kita kena buat 300 pagi, 300 petang. Apa maksud 300 pagi, 300 petang tu? Setiap pagi kita kena zikir lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 100 kali. Lepas tu kita kena selawatkan atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 100 kali. Dan juga yang ketiga, istighfar. Astaghfirullahul azim. So bila kita istighfar benda tu, astaghfirullahalazim, 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 istighfar 100 kali. So total 300 kali. Bila kita zikir 300 kali pagi lepas subuh, dan juga 300 kali petang lepas asar, kita amalkan benda ni, nescaya kehidupan kita sentiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir. Lagi apa lagi? Kita kena sentiasa amalkan doa-doa yang masnun. Apa maksud doa masnun? Doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk tandas, apa dia? Sebelum masuk masjid, apa dia? Keluar masjid, apa dia? Allahumma ftahli abwaab rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. So doa-doa macam ni kita kena banyak amalkan. Bila kita amalkan, dia akan jadi satu benda yang amal, satu benda yang istiqamah dalam diri kita. So again, dua benda jangan lupa. Dakwah. Okay, dakwah sampaikan. Dan yang kedua ada apa dia? Doa pada Allah. So setiap yang berlaku daripada tadi lagi,
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, solat, ilmu, zikir, setiap ni nak dapatkan betul-betul dalam diri, kita kena dakwah, cakap, dan juga doa. Doa jangan lupa supaya Allah SWT bantu kita masukkan kebesaran dan juga sifat-sifat sahabat ni dalam diri kita sendiri. Okey, so kita ada masa lagi ke ataupun kita nak stop di sini? Ada lagi sikit masa. Okey, kita continue. Continue. Lagi 3 sifat. Okey, yang keempat. Sifat yang keempat adalah ikhlas niat. Apa maksud ikhlas? Ikhlas mean kita kena lakukan sesuatu, kita kena periksa niat kita. Sebelum lakukan sesuatu, semasa lakukan sesuatu, selepas lakukan sesuatu, kita kena periksa niat kita. Betul tak niat aku ni? Betul ke? Okey ke ni? Betul ke? Sebab apa? Maksud ni adalah lakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu hanya sahanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dia apa? Satu orang yang ni ikhlas. Ikhlas sifat yang kelima, Yang keempat. Okey, saya rewind balik. Yang keempat adalah ikram muslimin. Ikram. Apa maksud ikram? Dia tunaikan hak saudara dia tanpa menuntut hak dia. Ini ikram. Sifat yang keempat di hadapan semua sahabat, ikram muslimin. So, apa kelebihannya? Satu orang yang ikram pada sahabat dia, ikram pada orang lain, dia akan dapat pahala 10 tahun ganjaran iktikaf dalam masjid. Iktikaf ni dia punya ganjaran banyak tau. Satu hari orang iktikaf, satu malam, Allah SWT akan jauhkan dia daripada neraka sebanyak 1 parit. Besar mana parit tu? Parit tu adalah sebesar dunia dan akhirat. Dunia dan langit. Dunia dan langit, macam tu punya jauhnya, Allah SWT akan jauhkan kita daripada neraka. Satu malam sama dengan 3 parit. 1 parit, langit dan juga bumi. Jauhnya. So, 1 malam 3 parit. So, 10 tahun. Berapa jauh tu? So, macam mana, apakah kelebihan dia? Macam nak dapatkan ikram muslimin, apa kita perlu lakukan? Kita perlu memuliakan alim ulama. Kita kena hormat orang tua. Kita kena kasih pada kanak-kanak. Orang-orang kanak-kanak ni, orang yang muda bagi kita kena kasih pada dia orang. Bagi dia ilmu ke, bagi sharing-sharing ke, perkongsian ke, apakah budak-budak ke, bagi something. So, kita kena kasih. Tunjukkan kasih. Hormat orang tua, terutama ibu bapa kita, dan juga muliakan alim-alim ulama, guru-guru, ustaz-ustaz kita. So, bila kita lakukan benda ni, maka kita akan dapat ikram dalam diri kita. Satu orang yang buat sesuatu, contoh, bila dekat masjid lah, ramai orang tengah beribadat dekat masjid. So, bila orang ni datang, dia ikram. Dia bawa makanan lah contohnya. Dia sponsor makan. Okay, siapa-siapa yang tengah semayang ni semua kan, dia sponsor. Lepas lunch, lepas Zohor, dia sponsor lunch. So, semua orang makan. Lepas tu dia pun ada kekuatan untuk ibadat. Sebab daripada makanan yang disponsor tu, orang ni dapat kekuatan untuk beramal, beribadat. So, dia punya pahala dia, semua orang ni akan dapat. Orang yang bagi makanan dia dapat. Itu maksud ikram juga. Ikram ni bagi sesuatu tanpa menuntut hak. Contoh, setengah orang yang kita nak tolong orang, okey, hari ni hari hang, esok hari aku pula. Tak payah nak tuntut, tak payah nak minta pun. Semuanya Allah SWT akan bagi. Tak payah nak esok hang tolong aku pula. Esok tak payah. Buat relax cukup. Okey, itu adalah ikram muslimin. Yang kelima, sifat yang kelima apa dia? Ikhlas niat. Ikhlas niat meaning kita kena periksa niat kita sebelum, semasa dan selepas membuat sesuatu. Ikhlas ni kita kena buat semata-mata kerana Allah SWT. So, jangan lakukan sesuatu kerana makhluk. Jangan lakukan sesuatu kerana orang. Contoh, kita bangun tahajud. Kita berada di rumah saudara kita, baru kita bangun tahajud. Sebab apa? Kalau aku bangun tahajud kalau nampak sikit aku bangun tahajud. Kalau kat rumah, bila kita bersendirian, na'udzubillah, dia tak bangun tahajud. So, maksudnya, dia solat kerana orang. So, nak pahala, minta kat family tu. Minta kat saudara tu. Sebab kau buat kerana dia kan, minta kat dia. Okay? Tu maksud dia, ikhlas niat. Apa kelebihannya? Satu orang yang ikhlas niat ni, dia lakukan sesuatu, maka Allah SWT akan bagi dia 73
hasanah. Satu hasanah tu dah cukup di dunia dah pun. Satu orang yang ikhlas lakukan sesuatu kerana Allah ni, memang dia punya keikhlasan dia, Allah SWT akan bagi banyak ganjaran dia. 72 lagi Allah simpan di akhirat nanti. So, cara nak dapatkan, periksa niat sebelum, semasa dan selepas. Okey, itu adalah sifat yang kelima yang ada pada semua sahabat. Okey, sifat yang keenam. Ni sifat yang terakhir yang ada pada semua sahabat. Okey, siapa yang boleh recap balik, siapa yang boleh ulang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, jom. Kita recap sama-sama. Yang pertama apa dia? Yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa dia? Solat 5 waktu wajib. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikram muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, ni kita punya subtopik. Apa dia? Dakwat dan tabligh. Dakwah, kita kena banyakkan dakwah. Tabligh adalah satu sifat yang Rasulullah SAW wajib ada. 4 sifat yang Rasulullah ada. Apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bila Rasulullah ada, semua sahabat pun nak ada sifat 4 ni. Apa dia? Siddiq. Apa maksud siddiq? Benar. Dia ni cakap jujur. Dia ni cakap benar. Dia tak tipu. Dia tak dusta. Itu maksudnya siddiq. Amanah. Amanah ini dia jaga amanah yang orang bagi. Dia jaga kerana Allah. Fatanah. Fatanah ni dia pandai, bijaksana. Rasulullah memang bijak. Sahabat-sahabat semuanya bijak-bijak. Sebab apa? Mereka ada ilmu. Mereka tahu wajibnya untuk menuntut ilmu. Okay. Yang keempat apa dia? Tabligh. Mereka semua ni menyampaikan. Sebab itu kita pergi mana-mana bersahabat selalu kita baca kisah Nabi, kisah sahabat, kisah isteri-isteri Nabi. Semuanya walaupun kat situ mereka saling apa? Tanya, mereka saling bertanya, mereka saling muzakarah, mereka saling buat benda-benda yang memang Masya Allah. So, dia kena sampaikan tabligh. Okay, itu sifat dia. Apa, macam mana nak kelebihan dia? Kelebihan dakwah dan tabligh, kalau dikatakan satu orang yang keluar jalan Allah, debu-debu yang melekat pada diri dia, maka Allah SWT akan haramkan neraka ke atas habuk-habuk, debu-debu yang melekat di atas orang tersebut. Punya dahsyat lah, debu-debu tu. Kalau tu baru debu tu, belum lagi dia punya amalan, dia punya sifat, dia punya ni lagi, Masya Allah lagi. Selepas ni kalau keluar jalan Allah, kalau keluar pergi buat sesuatu kebaikan ke apakah, pergi dakwah, contoh nak pergi jumpa kawan, aku nak jumpa kawan, kenapa? Kerana Allah, aku nak dakwah dia, aku nak sembang dengan dia. So perjalanan tu adalah perjalanan keluar untuk berdakwah. So perjalanan tu keluar menuju ke Allah tu. So setiap perjalanan dia, debu-debu yang melekat tu, insya-Allah akan diharamkan. Even asap api neraka pun akan diharamkan ke atas orang yang macam ni. Masya Allah. Okey, cara nak mendapatkan. Cara nak mendapatkan, ulama dah bagi dia pun kita panggil nisab lah, contoh. Dia ada 5 benda yang perlu lakukan. Yang pertama, kita kena buat fikir harian. Setiap hari kena berfikir. Fikir macam mana agama boleh sampai ke seluruh dunia. Sebab apa maksud dakwah ni, kita kena sampaikan dakwah yang sempurna. Sebab dakwah ni adalah sifat Nabi. Satu orang, tok guru, sedang mengajar pasal solat. Satu kisah. Tok guru ni tengah mengajar solat. Bila mengajar solat, dia kata solat ni tiang agama memang penting. Solat, okey betul. Lepas tu anak muda dia tanya, tok guru, kalau kamu cakap solat itu adalah tiang, tiang macam rumah kan tiang, apakah lantai dia? Pandai dia tanya soalan kan. So, tiang kena ada atas lantai. Kalau tak ada lantai, tiang pun akan collapse. So, apa yang Tok Guru ni bagi tahu, aku tak pernah tengok, tak pernah dengar soalan macam ni, tapi aku ada jawapan untuk soalan ni. Apa jawapannya? Lantai itulah adalah dakwah. Lantai atas solat, bawah solat tu adalah dakwah. So, bila kita nak lakukan dakwah yang sempurna, barulah lantai kita akan kukuh. Lantai akan stable, lantai akan perfect. Barulah solat boleh terpacak atas lantai tersebut. Dulu, waktu zaman sahabat radhiyallahu anhu, waktu mereka di Mekah, tak ada lagi solat. Solat belum ada lagi. So bila solat ni datang bila
bila Rasulullah ke Isra' Mi'raj. So waktu tu baru ada solat. So apakah benda yang pertama mereka lakukan? Mereka lakukan dakwah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia memeluk agama Islam, dia tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tugas aku? Apa yang Rasulullah jawab? Apa yang aku buat, itulah kamu lakukan. Rasulullah jawab, apa yang aku buat, itu yang kamu lakukan. Apa yang Rasulullah buat? Dakwah lah. Ada dia jumpa orang, dakwah. Cakap kebesaran Allah. Cakap kebesaran Allah. Itu dakwah. So, itu cara nak mendapatkan. Kita perlu banyak cakap kebesaran Allah. Dan juga kita perlu banyak fikir harian. Kita kena buat taklim. Taklim ni tuan-tuan dan perempuan, saya boleh sarankan, tolong ada buku kitab Fadail Amal, baca kat rumah. Bila kita baca taklim kat rumah, ulama bagi tahu kalau kita ada lubang-lubang maksiat dalam rumah, Allah SWT tak bagi keberkatan pada rumah tu. Bila baca taklim, insya-Allah asbab daripada taklim tu, maka dia punya pancaran dia tu, dia punya aura dia tu, Allah SWT akan tutup kekotoran ataupun benda-benda yang boleh datangkan fitnah pada keluarga tersebut. So pentingnya untuk buat taklim. Macam mana buat taklim? Senang je pun. Beli buku kitab and then set time. Contoh lepas subuh, satu keluarga ada, baca. Lepas maghrib, baca. Malam, pukul 10 malam, sebelum tidur, waktu tu je keluarga akan berada sekali. Baca waktu tu. So bila baca waktu tu, barulah kita tahu kelebihan-kelebihan amal, fadail amal akan masuk dalam diri. Okay. Dan juga seterusnya, kita perlu banyak dakwah. Pergi jumpa sahabat, yang tu kita panggil sebagai dakwah khususi ataupun dakwah umumi. Dakwah umumi ni dia pergi jumpa ramai-ramai, pergi jumpa orang. Dakwah khususi dia pergi jumpa ziarah sahabat dia, one to one, cakap. Dan juga yang terakhir sekali apa dia? Yang terakhir, kita kena keluar ke jalan Allah. Ulama-ulama bagi nisab, kita kena bagi masa sebanyak 4 bulan seumur hidup. Ni nak tashkil ni. 4 bulan seumur hidup, 40 hari kurang-kurangnya dalam masa setahun, dan juga 3 hari setiap bulan. Bila kita bagi masa pada jalan Allah, maka Allah SWT akan bagi masa pada kita juga. So kita nak daripada Allah, kita kena bagi pada Allah. Allah SWT sebut dalam surah At-Taubah ayat 111. Apa yang Allah SWT sebut? Aku dah telah beli harta dan nyawa orang Islam, orang mukmin ni, dengan harga syurga. Maksudnya Allah SWT beritahu, harta yang kau miliki, masa yang kau miliki, bukannya milik kau, milik kami. Siapakah kami? Allah SWT. So milik aku, Allah SWT sebut. Bila Allah sebut benda tu, maksud kita kena bagi 100% sepatutnya. Tapi kita tahu, ulama faham, kita tak mampu nak bagi 100%. Bila 100%, macam mana pula nak buat benda-benda lain? So, bila tahu benda ni, kita kena buat apa? Kita kena bagi 3 hari sekurang-kurangnya. Yang ni 10% lah of the month. Okay? So, jom recap balik. Untuk dapatkan buku ni free, anda kena banyak aktif, banyak like, banyak share, banyak komen. InsyaAllah organizer akan tengok siapa yang paling aktif. One, kalau dah dapat siapa yang paling aktif, bagi tahu. Minta alamat, kita akan hantar buku ni terus kepada dia. So, dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni, anda perlu banyak kongsi ataupun setiap pagi tolong dengar tazkirah pagi. Setiap pagi ada tazkirah. So bila anda dengar, anda akan tingkatkan lagi anda punya ilmu, tingkatkan iman, supaya kita semua akan masuk syurga bersama-sama. Okay. So jom recap 6 sahabat yang semua para sahabat. Apa dia? Yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka solat 5 waktu sehari semalam. Mereka ada ilmu dan juga zikir. Mereka buat ikram muslimin. Apa maksud ikram muslimin? Menunaikan hak saudara tambang hak kita. Yang kelima adalah ikhlas niat. Yang keenam adalah dakwah dan juga tabligh. Dakwah tabligh adalah sifat yang keenam. So bila kita ada sifat 6 ni, mungkin kita tak mampu nak buat sungguh-sungguh, tapi cuba, kita kena start. Jangan kata, aku tak boleh lah ni, aku zikir, aku tak boleh lah zikir pagi, aku tak ada masa, jangan bagi alasan apa-apa pun. Buat je dulu. Bila buat, Allah akan bagi keberkatan, Allah akan bagi kemudahan. Kita buat ni bukan kerana kita punya kuasa yang kita ada. Kita bukannya kena kemampuan yang kita ada, bukan kena kelancaran yang kita ada, bukan. Semuanya Allah SWT pilih. Okay? So semoga Allah SWT masukkan 6 sifat dalam diri kita
supaya kita mampu tiru sahabat. Siapakah sahabat? Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dari itu saya rasa kita akan habiskan ataupun tamatkan tazkirah pagi hari ini. Jangan lupa untuk masuk setiap pagi. Untuk anda yang nak berinfak, jangan lupa infak dekat Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Nak tahu nombor akaun? Ada dekat bawah ni, dekat dalam komen ni, dekat bawah tu ada macam mana nak berinfak. So infak semampu boleh. Dia tak minta pun 1 juta, dia tak minta pun 2 juta. Infak semampu boleh. Okay? So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dengar, kita cuba amalkan, kita sampaikan pada orang lain, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Doa supaya Allah SWT bagi kemudahan untuk kita beramal. InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.